Orang-orang Mesir Purba adalah kaum yang dikagumi dengan tamadun yang mereka bina, terkenal dengan misteri mumia. Di sini kami lampirkan 10 fakta menarik mengenai Mesir Purba ini. Pertama, orang Mesir Purba memang gila kucing. Ya, betul. Di Mesir kuno, haiwan sangat penting dan sering disembah oleh orang Mesir ketika itu. Haiwan yang paling dihormati ketika itu adalah kucing. Orang Mesir Purba percaya bahawa haiwan adalah penjelmaan dewa-dewa dan perlu menjaganya sebagai haiwan peliharaan. Sekiranya anda ditangkap membunuh atau mencederakan kucing di Mesir kuno, hukuman berat menanti anda, biasanya mengakibatkan kematian. Namun begitu, terdapat juga pengetahuan jika terdapat populasi kucing yang berlebihan dan ia perlu dikurangkan dengan cara menjadi korban kepada para dewa dan ini akan menurunkan populasinya. Kedua, ada dewi hanya untuk kucing. Dewi Bastard. Dewi Bastard adalah perwakilan cinta. Ini untuk kucing dan ia digambarkan sebagai setengah kucing, separuh wanita. Dipercayai bahawa Bastard melindungi rumah dari roh jahat, penyakit dan melindungi wanita dan anak-anak serta rumah tangga. Ketiga, orang Mesir adalah orang yang pertama mengawet mumia. Di Mesir kuno, mereka percaya bahawa kehidupan akhirat dan satu-satunya cara untuk mencapainya dengan selamat adalah dengan mengikuti prosedur yang ketat untuk mengawet mayat. Prosesnya memakan masa sekitar 70 hari. Keempat, balang kenopik digunakan untuk menyimpan organ orang mati. Balang kenopik digunakan untuk meletakkan organ-organ tubuh yang sedang dicucikan. Satu organ diletakkan di tempat masing-masing sebagai tanda hormat kepada Horus, dewa langit. Orang Mesir Purba percaya bahawa ia memastikan bahawa orang mati selamat sampai ke akhirat. Terdapat 4 balang, masing-masing diberikan nama dan mewakili 4 nama anak lelaki Horus dan masing-masing dihiasi untuk mengenal pasti organ mana yang harus pergi. Balang tersebut dinamakan sebagai Imesti, Kebeh Senuf, Happy dan 2 Matif. Kelima, Fir'aun Mesir Purba yang paling terkenal di dunia adalah Tutankhamun. Orang Mesir Purba paling terkenal adalah mumia dari Fir'aun Tutankhamun. Mumia Fir'aun tersebut ditemui di lembah raja perhampiran Luxor di Mesir. Mumia Fir'aun Tutankhamun ditemui oleh Howard Carter bersama sekumpulan penjelajah dan ahli arkeologi Britain. Dikira berusia sekitar 3,000 tahun, mereka menemui makamnya pada 16 Februari 1923. Kerana Tutankhamun dibuat sepenuhnya daripada emas, dia dikebumikan di makam bersama lebih dari 5,000 artefak. Keenam, batu Rosetta adalah kunci untuk memahami hieroglif. Batu Rosetta ditemui pada tahun 1799 dan merupakan kunci untuk memahami hieroglif dan dipamerkan di British Museum di London. Dibentuk pada tahun 196 sebelum Masihi dan merupakan segmen keputusan yang dikeluarkan di Memphis, Mesir yang diukir pada batu dan ditulis dalam 3 bahasa yang berbeza. Segmen atas dan tengah ditulis dalam hieroglif Mesir Purba dan segmen bawah dalam Yunani kuno. Dengan terjemahan bahasa Yunani ini membolehkan para penyelidik memecahkan kod pemahaman hieroglif yang membolehkan kita memahami lebih banyak mengenai orang Mesir kuno. Ketujuh, orang Mesir Purba mencipta ubat gigi. Orang Mesir Purba sememangnya menjaga gigi mereka dan mereka adalah pencipta resepi untuk membuat ubat gigi. Kitab Taurat yang telah dijumpai di seluruh Mesir Purba menunjukkan resepi pembuatan ubat gigi. Mereka akan menggunakan bahan-bahan seperti abu, batu, apung, kulit telur yang dibakar dan serbuk kuku lembu untuk membuat pasta gigi. Tidak lama selepas itu kerajaan Rom muncul membawa barang-barang seperti pudina ditambah untuk memberi rasa yang lebih baik. Kedelapan, orang Mesir gemar bermain permainan papan. Semua orang suka permainan papan yang bagus, tetapi tidak seperti orang Mesir kuno. Terdapat 2 permainan yang sangat popular dimainkan di Mesir kuno. Ini adalah senet dan mehen. Permainan papan senet dianggap berusia sekitar 5,000 tahun.
Dan judul permainan dalam bahasa Mesir diterima sebagai permainan lulus. Mehen adalah permainan papan lain yang popular, tetapi permainan papan bulat. Perkataan mehen diterjemahkan menjadi melilit dan papannya menyerupai ular bergelung. Kesembilan, kedua-dua lelaki dan wanita memakai alas solek. Di Mesir kuno, lelaki dan wanita memakai alas solek kerana mereka percaya bahawa ia memberi mereka perlindungan kepada dewa Horus dan Ra. Untuk menghasilkan alas solek, mereka akan mengisar unsur-unsur biji seperti malachit ke dalam pasta dan kemudian menggunakan alat yang dibuat daripada tulang atau kayu. Mereka akan menggunakannya di sekitar mata mereka, seperti kita menggunakan eyeliner hari ini. Mereka percaya bahawa memakai alat solek akan memberi mereka kekuatan. Bertahun-tahun kemudian, penyelidikan menunjukkan bahawa eyeliner berdasarkan Plummer ini akan mengurangkan risiko jangkitan mata. Ke-10, wanita mempunyai hak yang sama dengan lelaki. Di Mesir kuno, wanita mempunyai hak yang sama serupa dengan lelaki, menjadikan mereka menonjol dari komuniti lain di seluruh dunia pada masa itu. Wanita dibenarkan memiliki harta benda dan di mahkamah, wanita secara sah sama dengan lelaki. Wanita berkuasa hanya akan dilayan oleh wanita lain dan kadang-kadang masyarakat wanita berkuasa ini akan terbentuk. Walau bagaimanapun, masih ada beberapa peraturan dan pengecualian. Wanita tidak dibenarkan mempunyai peranan penting dalam masyarakat kecuali mereka berkahwin dengan suami atau mempunyai hubungan dengan keluarga yang berkuasa. Itu sahaja pekerjaan tertentu yang dianggap hanya cocok untuk wanita, seperti menenun, menari, menyanyi dan menjadi seorang berkabung profesional.